Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik mereka, mereka kurus-kurus. Kata Rasulullah, mereka kurus-kurus. Kemudian kepala mereka dililit oleh kain yang tebal, berwarna gelap-gelap. Kemudian baju mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya adalah baju jenis baju yang unik yang dipakai oleh manusia di muka bumi. Kemudian Rasulullah menyebutkan warna kulit mereka. Dan Rasulullah menegaskan tempat mereka nanti di Khurasan. Afghanistan adalah Khurasan, dan Afghanistan yang sanggup menumpas beruang merah Uni Soviet sampai tumbang. Betul tidak? Sekarang Afghanistan pula yang menjadikan Amerika Serikat bangkrut sebangkrut-bangkrutnya sekarang. Rasul mengatakan ciri khas pertempuran mereka, mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak terkalahkan. Buat anak-anak muda yang ayahanda kasihi, izinkan ayahanda mengawali kisah yang cukup berharga ini tentang perihal sejarah sebuah negara yang ayahanda kagumi semangat keagamaan dan kepahlawanannya, iaitu sejarah bumi jihad Afghanistan. Afghanistan sebuah negara yang berada di pertengahan Asia Tengah. Sempadannya Pakistan, Iran, Kashmir, Rusia dan China. 100% penduduk beragama Islam, berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Imam Hanafi. Bahasa utama mereka adalah bahasa Parsi di samping bahasa Pushtu. Rakyatnya terkenal dengan berani dan tahan lasak yang sangat sensitif dengan isu mencabar maruah, khususnya yang berkaitan dengan agama. Afghanistan merdeka dari jajahan Iran pada tahun 1747 di bawah pemimpin muda bernama Ahmad Durrani atau Ahmad Shah Babar. Pernah menjajah negeri-negeri di Laut Caspian sebelah barat dan India sebelah timur. Tentera Ahmad Durrani seramai 60,000 pernah mengalahkan tentera terkuat Hindu dari kaum Maratha yang berjumlah 80,000 orang. Pernah Afghanistan di bawah Ahmad Durrani menawan wilayah Punjab, Kashmir dan Sindh. Pusat pemerintahan Ahmad Durrani ialah di Kandahar dan Ahmad Durrani meninggal pada tahun 1773. Pemerintahan diganti oleh anaknya yang bernama Timur, dan Timur telah memindahkan pusat pentadbiran di Kabul. Pada tahun 1793, Timur mati dengan meninggalkan 23 orang anak. Akhirnya berlaku rebutan kuasa sehingga perang saudara. Salah seorang anaknya yang bernama Sujaul Mulk lari ke India minta bantuan daripada Inggeris. Di sinilah bermulanya campur tangan Barat. Seorang lagi anak Timur bernama Dus Muhammad Khan menjalin hubungan dengan negara komunis Rusia. Inggeris menjadi marah dan pada tahun 1839 masuk menawan Afghanistan dengan melantik Sujatul Mulk sebagai raja. Rakyat menentang dengan melancarkan revolusi pada tahun 1841. Inggeris terpaksa menghadapi tentangan hebat daripada rakyat Afghanistan. Walaupun mereka membawa masuk bantuan 17,000 tentera daripada India, tetapi tewas di tangan 4,000 tentera Afghanistan. Dus Muhammad Khan diiktiraf semula sebagai raja. Perebutan kuasa sekali lagi berlaku apabila Dus Muhammad Khan mati. Sher Ali Khan sebagai anak bongsu dilantik sebagai raja. Bimbangkan abang-abangnya rampas kuasa, dia telah mempenjarakan abangnya. Bagaimanapun abangnya yang bernama Azan Khan berjaya melarikan diri, dan ketika kemelut inilah timbulnya Jamaluddin Al-Afghani yang sokong Azan Khan. Syekh Ali Khan berjaya dikalahkan dan saudara mereka Afdal Khan yang dipenjarakan dilantik sebagai raja. Dengan bantuan Inggeris, Syekh Ali Khan berjaya rampas semula kuasa tetapi tidak benarkan Inggeris campur tangan, menyebabkan Inggeris marah dan kembali menyerang Afghanistan pada tahun 1878. Inggeris
tawar kepada putera Abdullah Khan bernama Amir Abdul Khan sebagai raja. Dia menerima dengan syarat tentera Inggeris mesti keluar daripada Afghanistan dan Inggeris bersetuju. Pada tahun 1901, Abdul Rahman mati dan diganti oleh puteranya bernama Habibullah Khan. Dia berbaik dengan Inggeris dan pada tahun 1907 menyerahkan urusan politik luar kepada Inggeris, menyebabkan rakyat protes dengan sikapnya yang akhirnya pada tahun 1919 beliau dibunuh dan diganti oleh anaknya yang bernama Amir Amanullah Khan. Sikapnya yang anti-Inggeris sehingga berlaku perang Afghanistan dengan Inggeris, dan ketua tentera Afghanistan bernama Jeneral Nazir Khan yang terkenal dengan kepintaran berjaya menundukkan Inggeris, dan Afghanistan kembali gemilang di zaman pemerintahan Amir Amanullah Khan. Rusia ketika ini dipimpin oleh Lenin mengambil kesempatan membuat hubungan baik dengan Amanullah Khan. Pada tahun 1928, sikap Raja Amanullah Khan berubah meniru gaya hidup Kemal Atatürk di Turki. Pakaian dan isterinya lebih kepada kebaratan, menyebabkan rakyat marah dan bangkit memberontak. Ketua pemberontak rakyat ni bernama Bachar Saka, seorang anak desa. Raja Amanullah lari ke Rom. Bachar Saka lantik dirinya sebagai raja dengan gelaran Habibullah Khan. Bagaimanapun rakyat tidak iktiraf sebab dia bukan daripada keturunan raja atau pembesar negara. Bekas Jeneral Nazir Khan yang berlindung di Perancis ketika itu kembali dan bergabung dengan rakyat, menangkap dan bunuh Bachar Saka. Pada 15 Oktober 1929, ketua kabilah dan ulama sepakat melantik Jeneral Nazir Khan sebagai raja dengan syarat kekayaan negara tidak boleh disimpan dalam istana seperti sebelum ini. Esoknya, 16 Oktober, dia dilantik sebagai raja bergelar Raja Ahmad Nazir Shah. Ia sangat disenangi oleh rakyat kerana warak serta melaksanakan hukum Islam dalam pentadbirannya. Dia juga seorang yang mesra rakyat. Bagaimanapun, pada tahun 1933, dia telah dibunuh oleh seorang pemuda yang dikatakan diupah oleh Raja Amanullah yang berada di Rom. Lalu diganti pula oleh anak Nazir Khan bernama Raja Muhammad Zahir Shah. Ketika ini, rakyat Afghanistan berjumlah sekitar 13 juta orang. Raja Zahir Shah baik dengan Rusia dan di sinilah bermulanya pengaruh komunis di Afghanistan. Perdana Menteri kepada Zahir Shah ini bernama Muhammad Daud, seorang anggota komunis. Raja Zahir Shah telah perkenalkan revolusi kebudayaan, iaitu mirip Pancasila di Indonesia atau rukun negara di Malaysia. Revolusi ini dimulakan dengan Raja Zahir Shah memijak jilbab atau purdah dan isytiharkan berakhirlah sekarang zaman kegelapan untuk selama-lamanya. Sejak itu bermulalah agenda menghina Islam seperti memandang kolot dan lapuk terhadap ibadat solat dan puasa. Bendera-bendera merah lambang komunis mula dipasang terutama kawasan universiti. Buku-buku, majalah serta risalah ajaran komunis diedar secara percuma dan meluas di universiti dan sebagainya. Tindakan ini ditentang keras oleh rakyat yang diketuai oleh pensyarah dan pelajar Islam. Oleh kerana Zahir Shah tidak mampu hadapi rakyat, Rusia telah menggulingkannya dan melantik Perdana Menterinya Muhammad Daud sebagai Presiden. Sejak 1974 itu,
Berakhirlah pemerintahan beraja di Afghanistan. Setelah ayahanda kabarkan perihal sejarah bagaimana musuh-musuh dari kalangan fahaman Yahudi dan komunis menyelinap masuk sekaligus berusaha menghapuskan agama serta sistem beraja dan berjaya mewujudkan perang saudara sesama umat Islam, maka berdasarkan akal dan hati anak-anak sekalian, apakah mustahil perkara ini untuk berlaku di tanah air yang kita cintai ini? Atau apakah ianya sudah pun mula berlaku? Apakah persediaan anak-anak sekalian dalam menghadapi situasi ini? Fikir-fikirkanlah sementara keadaan kita masih aman. Ya syahidah, قومك إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديد.